Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang memungkinkan lagi kita berada dalam bulan yang mulia ini, Ramadan al-Mubarak. Dan hari ini kita dah masuk hari yang ke-12 Ramadan. Jadi nak menghampiri pertengahan, separuh dari Ramadan. Jadi sebelah hari kita lalui Ramadan, mudah-mudahan sebelah hari yang kita telah lalui, Allah Subhanahu wa taala terima segala amal soleh, terima puasa kita, terima tarawih kita, dan terima segala amal soleh yang kita lakukan sepanjang yang telah lalu. Amin Allahumma amin. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam istiqamah melaksanakan amal soleh sehingga habis Ramadan, dan bukan setakat tu, malah mudah-mudahan sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan pada pagi yang mulia ini, saya nak baca kepada tuan-tuan sepotong mutiara kata hikmah yang dipetik dari kitab Tajul Arus karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bagaimanakah mengembalikan apa yang telah terlupa? Dia punya mutiara dia tidak berapa panjang, tapi nampak panjang juga. Tak apalah. Baik, jadi kita terus kepada mutiara katanya, man qaraba faragha umrihi wa yuridu an yastadrika ma fatahu falyadhkur bil adhkaril jami'ah fa innahu idza fa'ala dhalika sara al-umru ذلك صار العمر القصير طويلا كقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكذلك من فاته كثرة الصيام والقيام أن يشغل نفسه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لو فعلت في جميع عمرك كل طاعة ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك كله من جميع الطاعة لأنك تصلي على قدر وسعك وهو يصلي على حسب ربوبيته. هذا إذا كانت صلاة واحدة، فكيف إذا صلى عليك 10 بكل صلاة كما جاء في الحديث الصحيح. Panjang. Kita baca pun panjang, tapi kita baca terjemahan tu. Baik, dia punya tajuk bagaimanakah mengembalikan apa yang telah terlupa. Maksud disebutkan dalam mutiara kata ni, kita dah dewasa. Boleh jadi di zaman muda kita ni kita lalai. Biasalah, saya sendiri pun demikianlah. Lupa, lalai, banyak buat dosa maksiat kepada Allah. Kemudian amal soleh pula sedikit. Jadi mutiara kata ni nak beri jalan bagaimana kita nak mengembalikan apa yang terlupa. Baik, man qaraba faragha umrihi wa yuridu an yastadrika ma fatahu.
Sesiapa yang telah hampir habis umurnya, sudah berusia tua dan dekat dengan ajalnya. Jadi siapa yang dah lanjut usia, siapa yang dah, bukan kata setakat lanjut usia dah, boleh jadi umur 30, 40 tu pun dah, ya. Boleh jadi di zaman muda dia, sejak balik dia 15 tahun sampai 40. Dah berapa tahun? 15 tahun. Kan? Mana dalam 15 tahun tu ya ibadah pun kurang. Malah ada perkara yang Allah perintah dia tak buat, ada perkara yang Allah larang dia buat. Maka bila mencapai usia yang senja umpamanya, maka jalan bagaimana nak mengembalikan, bukan nak kembali, tak boleh dah. Umur 50 nak balik semula umur 15 tak boleh dah. Teringat, kenang boleh lah, mengenang kembali boleh. Cuma bagaimana nak kita nak sebut apa, menggandakan amal soleh supaya seumpama apa yang kita telah luput tadi ni dapat kita nak buat balik. Baik, maka disebutkan falyadhkur bil adkaril jami'ah fa innahu idza fa'ala dhalika sara al-umru al-qasir tawilan. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sedangkan dia mahu mendapatkan semula apa yang telah terluput daripada amal soleh sepanjang hayat mudanya, makalah dia berzikir dengan zikir-zikir yang jami'. Falyadhkur bil adkaril jami'ah, makalah dia berzikir dengan zikir-zikir yang jami', zikir-zikir yang lengkap, sempurna, yang terhimpun padanya nilai yang tinggi lagi besar fadilat pahalanya. Baik, maka diajar dalam mutiara kata ni, iaitu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni apa tu? Kok bunyi buka puasa. Awal baru saya sahur tadi. Baik. Okey, jadi maka diajar kepada kita untuk kita berzikir dengan bil azkaril jami'ah, zikir yang terhimpun, lengkap terhimpun. Baik, maka kita nak sebut di sini zikrullah ni, ingat kepada Allah ni banyaklah. Kan? Walaupun di sana ada pandangan yang kata zikir ni mesti kena jami'ah. Jami'. Maksudnya terhimpun. Ya, sebenarnya zikrullah ini ingat kepada Allah. Ya, bila sebut Allah sudah ingat kepada Allah. Ya, kerana ada pandangan dulu kata zikir dengan Allah tu bukan zikir ni, kerana tak jami'. Jadi di situ dia dua. Satu zikir yang yang tidak jami' atau tidak terhimpun, satu lagi yang jami'. Pastinya yang jami'ah, yang terhimpun tu lebih molek lah. Sebut Allah juga zikir, ya? Takkan sebut Allah tak ingat Allah. Mesti sebut Allah ingat Allah. Beri analogi mudah, kita ingat pada seseorang, Fatimah contoh. Kita sebut Fatimah, kita ingat dia. Minta maaf, aku ada nama Fatimah. Contoh, kan? Maka sebut Allah ingat kepada Allah. Tapi pastinya subhanallah lebih afdal. Dan zikrullah lain yang jami'ah, yang lengkap, ya, lengkap dengan kesempurnaan, sifat kesempurnaan Allah. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Cuma kita tidak boleh menafikan hamba Allah yang sebut Allah, tak boleh nafi bahawa dia tu berzikir, tak boleh nafi dia berzikir. Maksudnya tak boleh kata bahawa dia sebut Allah ni tak berzikir lagi, tak. Kerana mutiara kata ni sebut kepada kita, zikir ni ada zikir yang tidak jami', ada zikir yang jami'ah. Jami' ni terhimpun. Jadi diajar kepada kita dalam mutiara kata ni satu zikir yang jami'ah, yang terhimpun, yang lengkap. Dan dengan kelengkapan tadi ni, dengan lengkap tadi ni, kesempurnaan tadi itu besar ganjaran fadilat di sisi Allah. Sehingga kan bagaimana disebutkan dapat nak kembalikan apa yang telah terluput dulu. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimati.
Baik, seperti kata Nabi SAW dengan lafaz yang tadi, Maha suci Allah, dan dengan kepujiannya sebanyak bilangan makhluknya, sebanyak keredaan dirinya, wa zinata arsyihi, sebanyak seberat timbangan arasnya, wa midada kalimati, dan sebanyak bilangan kalimahnya. Dan begitu juga sesiapa yang banyak terluput. Sebab tu kita sebut dulu bahawa datang warid kepada hadis Nabi SAW daripada Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW telah keluar dari sisinya pada pagi hari ketika bersembahyang subuh, sedangkan ketika itu Juwairiyah berada dalam masjidnya. Kemudian baginda pulang setelah mengerjakan salat duha, sedangkan Juwairiyah duduk di masjidnya. Kemudian baginda bertanya, kamu masih tetap dalam keadaan sewaktu aku meninggalkanmu? Jawab Juwairiyah, ya. Kemudian lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setelah aku meninggalkan kamu selepas subuh, aku telah mengucapkan 4 ungkapan kata sebanyak 3 kali. Ungkapan kata tadi itu 4 bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, 1, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimati, 4 rangkaian kata yang meletakkan kebesaran dan kemuliaan Allah, kehebatan Allah. Jadi kita nak sebut jami'ah tadi, ya, lengkap tadi. Baik, Nabi sebut kepada Sayyidatina Juwairiyah, aku sepanjang meninggal kamu tadi ni, sejak dari subuh sehingga balik ni. Balik ni kata duha. Nabi SAW melafazkan 3 kali ungkapan kata tadi. Andainya ungkapan kata itu ditimbang dengan ungkapan kata yang telah mengucapkan sejak hari ini tadi, sejak dari subuh sehingga Nabi balik duha. Pas subuh tadi 6.30 macam tu, sampai duha 9, berapa jam? 3 jam. 7, 8, 9, 2 jam setengah. Lebih kurang masa tu. Nabi sebut bahawa ungkapanku tadi itu mengimbangi, ditimbang dengan sejak hari tadi, nescaya ungkapan kata ku ucapkan itu mengimbangi ucapan-ucapanmu. Mana sepanjang 2 jam setengah Juwairiyah duduk berzikir dan apa-apa lagi lah, ya, amal soleh lah, baca Quran apa semua ni. Nabi sebut 3 kali yang Nabi lafaz tadi ni, hak ni menyamai apa yang diungkapkan, dilafazkan oleh Sayyidatina Juwairiyah sepanjang Nabi tinggal tadi, lepas subuh sampai duha. Masya Allah, tabarakallah. Sebagai nak menyebutkan bahawa ini kelebihan, fadail, kelebihan dalam zikir hak disebut. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baik. Di mana kelebihan jami'ah, zikir hak lengkap ni? Kita tengok kepada maksud bagi setiap 4 rangkaian kata tadi. 4 rangkaian dia tadi. 1, adada khalqi, sebanyak bilangan makhluk. Banyak mana makhluk? Boleh kira, tak boleh kira. Kalau kita baca dulu kitab Aqidatun Najim secara ringkaslah, dan secara kita sebut umum, disebutkan makhluk Allah ni manusia sekian jumlah. Kemudian jin sekali ganda manusia. Kalaulah manusia 1 juta, jin sekali ganda lagi. Berapa? 2 juta. Itulah. Itu kalau 1 juta. Kalau bilion, 1 bilion, jin 2 bilion. 2. Kemudian 1 setakat di situ. Makhluk Allah binatang yang berada di darat sekali ganda lagi daripada jin. Kalau kata tadi tu juta, kata juta lah kata. Tapi banyak lagi lah.
Sekali ganda. Kalau tadi 2 bilion jin, binatang yang berada 4 bilion. Dia sekali ganda 2 bilion. Kemudian binatang yang berada di laut pula sekali ganda daripada bukan sekali ganda pada jin tadi. Binatang yang di darat sekali ganda makhluk Allah, manusia, jin. 1, 2, 3 bilion. Jadi sekali ganda dari 3, 6 bilion. Kemudian yang duduk di laut sekali ganda daripada manusia, jin dan binatang di darat. Berapa pula situ? 6 bilion. 12 bilion jin kira, saya kira. Nak sebutnya banyak. Ada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk. Situ satu. Waridha nafsihi, sebanyak keredaan dirinya. Ya. Keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis kudusi, walau ubadi, aku tidak peduli walaupun hamba-Ku ni dosa dia banyak mana sekalipun, sekiranya mana hamba ni balik kepadaku. Allah sebut, sekiranya mana hamba ni insaf bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa. Jika disebut daripada bumi dosa ni dihimpun naik sampai ke langit, ataupun sepenuh bumi ni sekalipun, selagi mana hamba tidak melakukan kesalahan syirik billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa syirik itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang lain Allah ampun. Satu, syirik. Yang kedua, yang Allah tidak ampun kerana keampunan dia ataupun kemaafan dia daripada manusia, tidak lain dan tidak bukan, iaitu kesalahan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan sekiranya mana hamba ni ampun. Kita buat salah dengan si A, adalah kita buat zalim dia, betul. Maka si A hidup pendam, pendam apa rasa, marah apa semua, sehingga kasih kata tak apa, aku tutup di akhirat. Jangan sampai lafaz perkataan tu keluar daripada seseorang, sakit kan? Boleh jadi kita dah buat naya kepada dia, sehingga kan ucapan disebut begitu tu memang kita sebutkan bagaimana waliyadzubillah, ya. Mana dia tak mau maaf, dia nak tuntut di hari akhirat. Contoh ni hak tutup di hari akhirat ni lah. Kalau pun seseorang hamba ni banyak amal soleh dia, nanti di hari akhirat rupa-rupanya dia muflis, waliyadzubillah. Kerana hak amal soleh tadi ni hak tutup tadi, si A tuntut tadi. Sebab itu disebutkan sama manusia ni kena jaga hubungan. Tak boleh main ikut suka, kan? Tak boleh main suka-suka kita nak apa tu, mengata, mencela, mengeji, apalagi fitnah, mengumpat dan sebagainya. Karena perkara itu tidak selesai selagi mana seseorang itu tidak memaafkan. Berbeza hubungan kita dengan Allah, dosa-dosa kita dengan Allah, minta doa, bertaubat kepada Allah, Allah ampun. Tetapi sebaliknya dengan manusia, selagi mana seseorang itu tidak memaafkan, maka selagi itu akan ditanggung nanti di hari akhirat. Sebab itu sama manusia ni kena jaga hubungan dengan manusia. Baik. Kemudian mana waridha nafsihi, redha Allah ni masya-Allah tabarakallah, ya, sungguh luas kepada hamba-Nya, ya. Dan redha Allah ni pastinya tidak diperoleh kepada orang kafir lah. Tu. Selagi mana dia Islam, maka dia beroleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa zinata arsyihi, seberat timbangan arasy-Nya, dan wa midada kalimati, sebanyak bilangan kalimahnya. Ni semua ni hak paling berlaku. Nak sebut paling berlaku. Nun paling banyak. Bilangan makhluk paling banyak. Apa tu tadi, waridha nafsihi, keredaan Allah pun paling, ya. Dalam memberikan keredaan Allah paling pemberi keredaan.
Kemudian paling berat timbangan arasy. Kemudian Allah paling banyak wa midada kalimah Allah. Baik. Jadi lafaz zikir ni, zikrul jami'ah, zikir jami' ni terhimpun segala yang paling tadi ni besar fadilah. Sehingga disebutkan lafaz 3 kali ni ganjaran dia menyamai apa yang diungkapkan oleh Sayyidatina Juwairiyah sepanjang selepas subuh sampai waktu duha. Tak tahulah apa yang Sayyidatina Juwairiyah lafazkan. Tapi nak sebut kata kepada kita ni bahawa zikrullah ini besar fadilah dia. Tu. Seperti mana kita maklum fadilah melaksanakan amal soleh pada malam Al-Qadar, kan? Khairun min alfi syahr. Kita semua maklum dan kita yakin. Jadi jangan pula kita kata biar betul. Lafaz ni je pun 3 kali. Takkanlah Sayyidatina Juwairiyah duk berzikir tu 2 jam semua berzikir kau baca Quran kau selawat kau. Takkan hak ni menyamai dan Nabi sebut. Takkan kita tak percaya, kan? Maka apa yang Nabi sebut tu sebagai menggambarkan kepada kita zikir ini adalah zikir yang besar fadilah. Selain daripada zikir yang lain yang Nabi sebut juga subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kan? Berat pada timbangan, ringan pada lidah dan berat pada timbangan. Ayat ni pun berat pada timbangan juga, kan? Tu. Jadi tu kalau ulah sekira kita berasa aku zaman muda dulu, ialah kerana muda ni lalai leka, ibadat pun kurang, kan? Maka bagaimana kita berasa aku ni pula dah usia pun dah lanjut dah, nak balik semula zaman muda dah boleh tak. Jadi banyakkan zikrullah ni. Banyakkah? Bukan setakat 3 kali. Banyak, lebih dari 3 kali. Baik. Maka sambungan lagi sikit lagi. Sikit lagi dah. Dan begitu juga siapa yang banyak terluput ibadat puasa dan ibadat qiyam. Puasa siang, qiyam malam. Yang ini bukan merujuk kepada yang fardu lah. Ya, khusus kepada yang sunat, puasa sunat, kemudian qiyam, ya. Biasalah orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan iman dalam hati dia, sehingga kan dia berasa halawah, cinta akan manis kepada ibadah. Bila dia manis kepada ibadah ni, boleh jadi usia 50, maka dia berasa dia akan terkenal, zaman muda aku dulu ni banyak ni aku tak buat ibadah. Orang baru ujung-ujung ni baru aku nak banyak buat ibadah. Maka dengan perasaan demikian itu, perasaan itu bagus sebagai tanda iman, tanda halawah. Halawatul iman, manis iman dengan seronok beribadah, sehingga kan dia teringat kenal dulu aku, kalaulah aku dulu seperti hari ni yang kata halawah tadi, ya pastinya Isnin Khamis puasa contoh, puasa sunat atau puasa Nabi Allah Daud selang sehari, ya boleh jadi di penghujung ni baru mari halawah, ya manis tadi, dan baru dapat nak gandakan amal soleh. Maka dia akan terkenalkan zaman muda dulu, sehingga kan disebut kalaulah dulu aku sekian. Tapi tak boleh lah. Ni hak kalau dulu tak boleh. Cuma mari itu datang daripada bisikan syaitan. Kalaulah dulu aku sekian. Kalaulah aku tidak begini, maka tidaklah jadi begini. Maka bila kita sebut kalau yang dulu, sebagai menggambarkan bahawa kita tidak redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang ke depan tak apa. Masuk kalau ke depan tu masuk keinginan kita, azam kita, tekad kita yang ke depan, maka tak apa pasal benda yang ke depan, benda yang tak lepas lagi. Benda yang lepas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebutlah mutiara kata ni, inilah jalan dia. Baik. Kemudian maka hendaklah dia mempersibukkan dirinya dengan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau puasa zaman muda dulu kurang puasa sunat.
kurang kian. Maka disebutkan kepada kita persibukkan diri dengan salawat. Sesungguhnya kalau kamu mengerjakannya pada seluruh umur kamu setiap ibadat, kemudian Allah telah berselawat atas kamu dengan satu salawat saja, nescaya Allah yang satu itu terlebih besar nilainya. Nescaya selawat Allah yang satu tadi terlebih besar nilainya daripada semua apa yang telah kamu kerjakan pada seluruh usia kamu daripada semua jenis ibadat. Karena sesungguhnya kamu berselawat atas Nabi SAW hanya sekadar daya usaha kamu sebagai makhluknya yang lemah, sedangkan dia adalah Tuhan semesta alam. Berselawat atas kamu menurut keagungan rububiyahnya, mentadbir, mengurus, menyelia, mencipta. Ini apabila dia berselawat satu selawat, maka betapa besar nilainya. Apabila dia berselawat atas kamu sebanyak 10 kali pada setiap selawat yang kamu berselawat kepada kekasihnya Nabi SAW. Kama jaa fil hadis sahih, sebagaimana yang telah datang dalam hadis sahih. Baik. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memetik pada lafaz selawat ni, pada selawat ni besar fadilah dalam selawat ni. Apa pun kita sebutkan lafaz selawat tu, besar fadilah tu kerana sekali Allahumma salli ala Muhammad, man shalla alaihi ya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang selawat atasku sekali, Allah selawat atasnya 10 kali. Baik. Mafhum daripada Allah berselawat ke atas seseorang yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Allah Subhanahu wa taala kurniakan rahmatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri rahmat 10 kali. Sehingga kan Al-Imam Ibnu Athaillah sebut, kalaulah Allah berselawat atau Allah beri rahmat sekali pun besar. Kerana dengan rahmat Allah itu sebagai tanda redha Allah kepada hamba. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mafhum, kesimpulan daripada mutiara kata ni dua lah. Dan kedua-dua ini adalah satu perkara yang sangat mudah saja dibuat. Dia tak perlu guna duit, tak perlu buat keluar duit, tak perlu buat keluar harta. Hanya dengan lafaz, di bibir saja. Pertama zikrullah, yang kedua salawat. Cuma dalam mutiara kata ni zikrullah ini yang dikhususkan, disebut khusus ni dah. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimati. Selawat umum. Apa selawat yang kita nak berselawat atas Nabi, ya selawatlah. Karena ada orang kata selawat ni tak boleh tak boleh dengan lafaz ni sebab Nabi tak ajar. Kan? Selawat syifa ke, selawat tafrijiyah ke, apa semua Pak Nabi tak buat, tak boleh. Selawat ni iaitulah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau memuji Allah, apa tu zikrullah, kalau Allah disebut zikrullah, apa pun lafaz zikir, sebagai tanda kita ingat kepada Allah, sehingga kita sebut Allah, Allah pun dikira zikir. Demikianlah sebagai tanda kita ingat kepada Nabi, kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebut selawat. Hanya kita sebut apa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah sebagai kita ingat kepada Nabi. Cuma selawat yang disebutkan dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam kitab, selawat yang afdal iaitulah selawat Ibrahimiyah, yang dibaca pada tahiyat akhir hujung tu kan. Tu. Cuma tidak menafikan pada selawat-selawat yang lain. Selawatlah, selagi mana dia lafaz selawat ingat kepada Nabi, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya sebagai tanda kita cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat. Kan? Jangan dipegang kepada
pandangan-pandangan yang nak menguncikan ya batas dalam melaksanakan amal soleh. Wahab perkara itu luas ya, yang disebutkan Nabi suruh berselawat, man salla alayya wahidatan, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali. Dan Nabi tersebut sekian dengan mesti dengan sekian lafaz selawat ni. Jadi kita lafaz selawat, kita nak lafaz macam mana, dengan lafaz selawat yang macam mana, banyak kan yang sampai kepada kita ni, banyak lafaz selawat. Lafaz dengan lafaz biasa atau dengan dialunkan dia ya, dialunkan tu, dilagukan dia lah ya. Maka tidak menjadi masalah, tidak menjadi kesalahan. Maka sebagai tanda kita ingat kepada Nabi, cinta dan sayang kepada Nabi ya, kerana besar pengorbanan Nabi SAW kepada kita ini umatnya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi hani Allahumma salli Muhammad yang Nabi sebut ni ya, hadis tadi berkaitan dengan lafaz zikrullah ni, hani luar Ramadan. Hani luar Ramadan. Luar Ramadan fadilat tu begitu. Maka apa lagi dalam bulan Ramadan? Masya-Allah tabarakallah. Jadi dalam Ramadan ni persibukkan diri kita lah dengan amal soleh. Ya. Kalau berasa aku ni payah nak baca Quran, tak ada nak buka Quran. Quran ni kalau kita tak hafal 30 juzuk nak buka. Tak ada aku nak buka. Lafaz zikrullah. Terselawat. Kan dia bawa kereta nak baca Quran. Tak ada nak buka Quran baca. Jadi zikir boleh nak baca Quran, baca Quran ayat atau surah yang kita ingat, ayat lazim. Diulang tu pun tak apa. Tak ada jadi masalah. Cuma ni sebagai jalan kita sebutkan kepelbagaian amal soleh yang boleh kita nak isi. Yang disebutkan bersibukkan diri dengan amal soleh dalam bulan Ramadan. Ni secara umum di luar Ramadan. Maka apalagi dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipat ganda. Biar betul, takkan baca ni 3 kali macam berzikir 2 jam setengah. Betul sebab Nabi sebut. Maka fadilat dia besar. Kalau luar Ramadan begini, dalam Ramadan macam mana? Lagilah besar fadilat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba, kerana sesuai kelebihan dan kemuliaan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebolehnya kita dengan kita mengambil kepahaman dari mutiara kata ni melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, berusahalah kita untuk melafazkan zikrullah. Kalau puasa lafaz banyak kali, 100 kali ke 1000 kali tak mampu, 3 kali ya. Lepas subuh 3 kali lafaz dia. Cukup. Petang pula lafaz pula 3 kali. Pagi petang. Masya-Allah tabarakallah. Demikian juga selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita persibukkan diri kita, khususnya dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Cuma kita sebutkan selalu bahawa bulan Ramadan ini sepatutnya kita persibukkan dengan Al-Quran. Yang utamanya sibuk dengan Quran. Kemudian solat utamanya solat sunat tarawih. Kan? Ya, alhamdulillah, syukur. Surau ni sembahyang tarawih habis Ramadan khatam sekali. Kan? Tu peluang besar ni yang boleh direbut. Saya pun tak dapat, duk pergi mari. Kan? Pergi situ, pergi sini, tak boleh 30 juzuk. Tuan-tuan, kalau boleh istiqamah di sini daripada malam pertama hingga malam 30, masya-Allah tabarakallah, 30 juzuk. Syaratnya 20 rakaat. Kalau 8 rakaat baru dapat 8 muka ya. Kan? 20 rakaat dapat sejuzuk malam. Masya-Allah tabarakallah. Walaupun tidak berada dalam kumpulan tadarus ni, kelebihan sama, ada kelebihan yang dapat lebih kurang. Kerana mendengar. Dengar walaupun tak faham, tu imam faham kan? Tu imam faham pasal dia Arab, kita ajam bukan Arab, tak faham, tak apa, dengar kan? Dengar.
Bila kita tak faham, dengar dia jadi mari macam-macam ganggu aku. Lama panjang. Tu ujian kan. Di ujian tu dia, kalau kita dapat menempuh ujian itu awal ya. Kan? Seminggu pertama kita puasa. Lepas tu minggu kedua mari puasa. Allahumma salli ala Muhammad, kita sebut halawah tadi, manis, seronok. Tu. Tak tahu aku tuan-tuan, insya-Allah aku begitulah. Yang istiqamah ni, yang tinggal paksa boleh masa tu. Istiqamah tu insya-Allah. Mari malam ke kalau nanti malam ke-13 tu halawah dah. Walaupun habis pukul 11. Belah lebih dah tazkirah pula kan. Lebih pun tak apa. Pukul 12 pun tak apa. Pasal kalau di Allahumma salli ala Muhammad, di Arab, di Mesir disebutkan ada satu tempat dia sembahyang tarawih dia daripada awal malam sampai hujung malam. Allahumma salli ala Muhammad, sehingga dalam semalam dia sembahyang tarawih ni 15 juzuk. 15 juzuk. Mana berdiri untuk rakaat pertama ni musjam. Kalau kita tak tahu. Habis 2 rakaat balik tak mari dah. Sampai kesuk tak mari dah. Dia nak beri ruang kepada yang nak. Ada orang nak. Kalau tak, tu imam tu seorang. Tapi ada orang nak yang dia nak kita sebut murajaah balik Al-Quran. Lebih kepada hafizul Quran, yang hafal Quran, murajaah. Pasal itu imam baca dia dapat ikut sama. 15 juzuk. Esok 15 juzuk 2 kali khotam. 2 hari sekali khotam. Makna kita sebut boleh. Dengan ada halawah tadi, manis tadi. Kan? Kerana dia hafaz, jadi dia dapat ikut, okeylah. Kalau dia tak hafaz, tak boleh ikut, memang tak boleh ikut lah. Biasa begitu. Orang yang hafizul Quran, dia seronok tadi tu ikut sebab dia dapat bersama dengan bacaan imam. Walaupun kita tak hafal kan, tapi tu imam baca tak panjanglah, semuka 1 rakaat, okey lagilah. Jangan sejuzuk 1 rakaat. Sejuzuk 1 rakaat boleh. Dan sebelum sahur, mana habis tarawih tu makan sahur selalu. Masuk kata panjanglah masa. Jadi gunakan peluang yang dibentangkan kepada kita, ya macam-macam lah. Ya, kalau tadi itu kelebihan tadi, ya. Semalam juzuk dan berakhir Ramadan habis khatam bersama dalam tarawih. Masya Allah, tabarakallah. Bukan calang-calang atau bukan senang nak dapat, ya. Kalau di Kulim kita sebut tadi, Masjid Kulim je lah yang buat macam tu. Tapi tuan-tuan bersyukur sebab surau tuan-tuan buat macam tu. Yang kedua, tapi surau yang pertama. Pasal surau yang pertama kot dalam Kedah. Kita bersama dia. Pasal biasa masjid je buat macam tu. Masjid ni pun tak buat. Kalau surau kata lagi lah. Tapi boleh jadi. Kalau tak percaya, cuba search tengok. Tanya surau-surau lain. Pasal boleh jadi lah surau ni. Surau yang pertama. Bukan senang yang disebut tadi. Dalam daerah Kulim ni pun satu masjid, Masjid Kulim. Tuan-tuan patut ambil peluang tu. Banyak kali kita sebut kan. Tu hari tu tazkirah pun kita sebut. Sebab apa? Sebab peluang tu bukan senang nak dapat. Ya. Kerana tuan badan sendiri kan mau nak Allahumma salli ala Muhammad nak bawa tarawih tu. Bukan senang. Dia pun bukan senang nak baca dengan hafizul, maksud dengan ingatan, dengan hafal. Kan? Saya sendiri sudah tak boleh. Kan? Walaupun kita hafizul Quran juga, tapi kalau nak kena murajaah betul-betul. Sebab nak baca lah semayang ni, bila sakut tu nak dapat cari balik. Lepas tu kira apa tu rukuk selalu. Pasal dah tak puncak. Allahu Akbar rukuk selalu tak ada habis juzuk tu. Tu. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebutkan di pagi ini, iaitu mutiara kata hikmah yang dipetik dari kitab Tajul Arus karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dapat kita amalkan. Ya, kerana fadilah yang besar, ya. Mudah-mudahan ganjaran fadilah tadi ini, ya, Allah SWT sebagai bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagai jalan untuk disebutkan tadi untuk mendapatkan apa yang telah terlupa.
Nak balik semula zaman muda kita tak boleh dah. Cuma dari sudut nak ligan dari sudut amalan. Supaya hak hujung-hujung ni, amalan hujung ni dapat cover. Cover bahasa orang putih, tak sebut bahasa lain tertubik. Cover apa yang kita terlupa zaman muda kita. Mudah-mudahan demikianlah. Amin. Allahumma amin. Sekali itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keredaanmu serta syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung denganmu ya Allah dari kemurkaanmu serta nerakamu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun, yang Maha Mulia, suka mengampunkan hamba-hambamu. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Wa walidina. Ya Allah, ya Tuhan kami juga ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu kami. Wa jami' muslimin wal muslimat. Seterusnya ampunkanlah dosa-dosa muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami faham tentang agama. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkanlah kami perkara ta'wil. Wahdina siratal mustaqim. Dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang membawa kebahagiaan serta keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.